One, two, three. Selamat sejahtera Dr. Khairul, kami dari kumpulan Janji Glad. Dalam video ini, kami akan membentangkan projek akhir kumpulan kami yang bertajuk Perubahan Pengangguran Mengikut Negeri dan Jantina di dalam Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Lock Yubin, Chong Wen-jun, Chia Chok Nam, Kong Zian, dan Lai Jia-pei. Dalam kajian ini, metodologi yang kami gunakan adalah kaedah deskriptif, ujian ANOVA faktor tunggal, dan kaedah ujian T. Sumber data kami adalah diperolehi daripada laman web rasmi Jabatan Perangkat Malaysia. Data-data tersebut merangkumi dataset kadar pengangguran mengikuti negeri dan juga mengikut jantina. Maka saya akan menyerahkan kepada Yubin untuk memulakan penjelasan poster infografik tajuk kami. Ini merupakan poster kumpulan kami. Kajian kami adalah mengenai sejauh manakah perubahan kadar pengangguran mengikut negeri dan jantina di dalam Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019. Next. Kaedah deskriptif telah digunakan untuk mencapai objektif kajian yang pertama, iaitu mengetahui trend pengangguran keseluruhan mengikut di negeri dan jantina di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019. Graf bar komponen ini menunjukkan trend pengangguran dari tahun 2017 hingga 2019 kerana 3 tahun ini adalah tahun kebelakangan ini yang dapat menunjukkan keadaan kadar pengangguran terkini di Malaysia. Kami juga mendapati bahawa trend lelaki dan perempuan semakin berkurang dari tahun 2017 hingga 2019. Antara negeri-negeri di Malaysia, penganggur bagi jantina perempuan memiliki kadar pengangguran yang lebih tinggi daripada penganggur lelaki. Seterusnya, Jia-pei akan membentangkan tentang julat kadar pengangguran antara negeri di Malaysia. Okey, objektif kajian yang kedua dicapai dengan menjalankan ujian ANOVA faktor tunggal dan ujian terusan iaitu ujian T tunggal untuk mengkaji perbezaan kadar pengangguran yang signifikan antara negeri yang berbeza di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019. Kami mendapati 3 negeri tertinggi yang mempunyai julat kadar pengangguran lebih besar adalah wilayah Persekutuan Labuan, diikuti dengan Sabah dan Sarawak. Namun begitu, ketiga-tiga negeri ini menunjukkan jurang kadar pengangguran yang tidak signifikan atau dikatakan tidak memberi kesan yang banyak bagi keseluruhan kadar. Seterusnya, Wen-jun akan membentangkan objektif ketiga. Objektif kajian ketiga adalah memperbandingkan perbezaan kadar pengangguran yang signifikan antara jantina di negeri yang berbeza di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019. Infografik ini menunjukkan perbezaan kadar pengangguran min lelaki dan perempuan antara negeri, di mana 3 negeri yang mempunyai perbezaan min yang paling tinggi adalah Pahang, diikuti dengan Perak dan Perlis. Selepas ujian T dilakukan, didapati bahawa ketiga-tiga negeri ini menunjukkan perbezaan min yang tidak signifikan. Sekarang saya menyerahkan kepada Chok Nam untuk pembentangan catakan. Okey, jadi seterusnya catakan ini menunjukkan perjalanan kajian kumpulan kami dari minggu 4 hingga ke minggu 14. Kami mengadakan perbincangan kumpulan 2 minggu sekali supaya kami dapat saling mengetahui kemajuan projek yang sedang dijalankan serta menyatakan masalah yang dihadapi dan selesaikan bersama-sama. Next adalah perbincangan yang dilakukan atas penentuan tajuk dan objektif. Ini merupakan perbincangan pertama kami untuk melalui Messenger. Seterusnya, perbincangan kumpulan kali kedua mengenai penentuan metodologi kajian. Dalam perbincangan ini, kami juga mengagihkan bahagian tugasan projek seperti kaedah ujian, kertas kerja projek, laporan kemajuan dan juga laporan akhir bagi setiap ahli kumpulan. Seterusnya saya memberikan kepada Jia-pei untuk pembentangan seterusnya. Okey, perbincangan kumpulan kali ketiga adalah berkaitan dengan perubahan tahun analisis di mana kami mendapati bahawa munculnya masalah kekurangan data bagi tempoh yang ditetapkan sebelum ini dan akhirnya kami telah mendapat persetujuan dari Dr. Khairul atas perubahan ini. Next. Kemudian ialah perbincangan kumpulan kali keempat. Perbincangan ini dijalankan bersama dengan pensyarah bagi tujuan melaporkan kemajuan projek kami serta
serta pertanyaan masalah yang dihadapi. Pembentangan diteruskan oleh Wen Jun. Ini merupakan perbincangan kumpulan terakhir melalui aplikasi Microsoft Teams. Perbincangan terakhir ini bertujuan untuk membincangkan reka bentuk poster serta cara rakaman klip video. Next. Ini merupakan draft pertama bagi poster projek kumpulan kami dan semua ahli kumpulan telah memberikan komen atau idea untuk menambahbaikkan bagi menghasilkan poster akhir. Sekarang saya menyerahkan kepada Jian untuk membuat kesimpulan. Kesimpulannya, melalui ujian yang telah kami kaji, ia telah menunjukkan bahawa perubahan pengangguran di Malaysia dari tahun 2000 hingga 2019 adalah tidak signifikan. Namun demikian, kerajaan perlu memberi perhatian terhadap kadar pengangguran di setiap negeri, terutamanya pada tempoh ini di mana wabak COVID-19 ini memberikan kesan yang besar terhadap negara kita. Sekian, terima kasih.